Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan media yang dimuliakan, ada 3 perkara dalam sidang media hari ini. Tapi saya nak qualify dulu, tidak ada kena-mengena sama sekali dengan keputusan Padan Board. Okay. Yang pertama, saya baru saja selesai menyempurnakan majlis untuk menyerahkan menyempurnakan proses pelantikan kepada ketua pengarah, istilahnya, ketua pengarah Malaysia Checkpoints and Border Agency, iaitu single border agency yang diumumkan oleh Perdana Menteri masa sidang bajet, diluluskan kabinet, agensi pelaksananya KDN. Jadi menjelmakannya sebagai satu agensi, dia mesti mulakan dengan pelantikan seorang ketua pengarah, dan itu adalah Dato' Hazani. Sekarang adalah pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam dari pasukan polis Diraja Malaysia. Tugas dia adalah pertama untuk menyegerakan pembikinan rang undang-undang ke arah menjelmakan entiti MCBA ini, Malaysian Checkpoint and Border Agency. Dan dijangkakan jika semuanya berjalan lancar dengan kerjasama peguam negara, kita jangka pada persidangan Mac sasaran kita, ya, untuk kita bentangkan bagi tujuan kelulusan. Bermula daripada situ nanti akan diteruskan dengan program-program koordinasi yang lain dengan agensi-agensi yang terlibat. Kenapa Dato' Hazani? Pertama, beliau seorang yang sangat senior dan kaya dengan pengalaman. Yang kedua, beliau juga ada legasi dalam penubuhan Eskom waktu Lahad Datu tempoh hari, membawa kepada penubuhan entiti baru iaitu Eskom bagi mengawal keselamatan di Eastern Sabah. Jadi dengan sekarang pengalaman dia mengepalai bahagian yang penting dalam pasukan polis dengan kekuatan anggota lebih 20,000 orang, iaitu keselamatan dalam negeri, ketenteraman awam. Kita perlukan satu individu yang punya commanding skill yang tinggi, dan hari ini kita sempurnakan pelantikan beliau. Yang kedua, tadi dalam kertas Jemaah Menteri, saya telah membentangkan keputusan jawatankuasa pengurusan pekerja asing di antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia. Beberapa keputusan yang saya pilih untuk berkongsi dengan rakan-rakan media. Yang pertama adalah pembekuan permohonan kuota yang telah kita kenakan pada Mac tahun lepas. Itu dipersetujui untuk ianya dilanjutkan. Maknanya pembekuan bagi permohonan kuota pekerja asing itu dilanjutkan. Kabinet setuju pada hari ini. Kenapa? Kerana jumlah kuota yang telah diluluskan ditambah dengan program rekalibrasi yang didaftar. Apabila kita proses yang ini, kita mampu memenuhi keperluan tenaga kerja pekerja asing. Jadi polisi untuk membekukan permohonan kuota kita teruskan. Yang kedua, Kabinet juga bersetuju untuk one stop center diwujudkan, dan kali ini Kabinet bersetuju supaya the lead agency itu adalah di bawah KDN. Itu keputusan hari ini. Sebelum ini adalah dia melibatkan soal ini semua satu clarity saja, ya. Sebelum ini semua manusia KDN, tapi dengan keputusan hari ini ianya letak di bawah kawal selia Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Kabinet memperakui tempoh memproses kemasukan pekerja asing. Kalau nanti polisi ke depan, kota dibuka semula. Sekarang tak, Kalau nanti keputusan kota dibuka semula, kita dah ada langkah untuk mempercepatkan proses permohonan dari 29 bulan 13 hari kepada 15 bulan 7 hari, iaitu pengurangan yang signifikan dari segi proses permohonan kota sampai kepada kemasukan. Itu pengurangan sehingga 46%. Itu kita dah ambil kira semua proses yang perlu dilalui. Maka komitmen yang diberikan sekarang adalah
15 bulan 7 hari dari segi yang kita namakan sebagai tempoh proses kemasukan pekerja asing. Ya, baik. Keputusan seterusnya yang disetujui diperakukan oleh Jemaah Menteri ialah program repatriasi migran. Maksudnya begini, rekalibrasi 2.0 yang tamat 31 Disember tahun lepas, itu adalah untuk program untuk memenuhi keperluan tenaga kerja. Tapi ada juga yang sudah pun berada di sini, tapi tidak dalam kategori memenuhi tenaga kerja. Jadi yang ini kita adakan pelaksanaan program repatriasi migran yang Kabinet persetujui bermula pada 1 Mac ini, 2024. Mana lebih kurang 2 minggu sebelum Ramadan. Mereka ini akan dibenarkan selepas ini setelah mereka bayar kompaun. Mereka akan dikecualikan daripada proses pendakwaan. Sebaliknya kita akan invoke Akta 155 di bawah Seksyen 61C dengan memasuki Malaysia tanpa dokumen yang sah dan sebagainya, dengan kita kenakan kompaun sebesar RM500. Kita juga akan invoke Seksyen 151C Akta yang sama, iaitu kesalahan tinggal di Malaysia selepas tamat tempoh. Yang ini kita kenakan kompaun juga RM500. Dan kita juga invoke Peraturan 39B, Peraturan Immigration 1963, iaitu kesalahan melanggar syarat dengan kadar kompaun RM300. Jadi program ini bersifat program pengampunan pulang yang kita akan hebahkan supaya diguna pakai oleh mereka yang terlibat untuk memudahkan penghantaran pulang. Kertas yang seterusnya, keputusan yang seterusnya ialah Kabinet juga bersetuju dengan sure supaya kerajaan akan memasuki semula proses rundingan dengan 15 dengan negara-negara sumber mengenai MOU. Kita ada MOU dengan negara sumber. 3 negara iaitu Nepal, Bangladesh dan Indonesia. Dia menyumbang 77% kepada tenaga kerja asing dalam negara kita. Jadi Kabinet bersetuju dengan syor jawatankuasa bahawa kita akan memasuki perundingan semula. Tengok balik terma-terma dan syarat-syarat yang memerlukan penambahbaikan. Ya, jadi itu keputusan yang dipersetujui melalui kertas yang saya bentangkan sesuai dengan keputusan jawatankuasa bersama pengurusan pekerja asing, KDN dan sumber manusia. Perkara yang ketiga adalah tentang qayyum yang pada awal Januari, 8 Januari tak silap saya, pihak polis telah membuat tangkapan dan pihak polis menyerahkan kepada immigration kerana qayyum pasportnya telah dibatalkan, sekaligus ianya akan masuk di bawah bidang kuasa immigration. Untuk qayyum ditempatkan di depo immigration, ada proses yang perlu dibuat. Yang pertama, immigration kena memaklumkan kepada beliau bahawa beliau akan ditahan di depo immigration. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai prosedur juga, qayyum akan diberitahu bahawa dia adalah pemegang PAS MM2H. Tetapi apabila pasport dibatalkan, maka PAS MM2H tidak lagi boleh berkuat kuasa. Jadi immigration maklumkan kepada qayyum bahawa PAS MM2H juga dibatalkan. Untuk dia ditempatkan di depo immigration, kita tahu depo immigration adalah penempatan sementara sehingga proses penghantaran pulang dibuat. Jadi qayyum juga diberitahu mengikut akta immigration bahawa dia berada di situ adalah untuk tujuan dia dihantar pulang. Namun, saya nak sebut, namun Jabatan Imigresen juga terikat dengan keputusan mahkamah. Oleh kerana qayyum terhadap tangkapan yang dibuat, dia telah melalui peguamnya membawa kes itu ke mahkamah. Kes itu akan didengar pada 5 April dan hari ini adalah pengurusan kesnya. Dan saya telah menghubungi peguam qayyum memaklumkan bahawa pertama, Jabatan Imigresen akan patuh akur menghormati